kerana peluang pada tuaran untuk turut serta membahaskan rang undang-undang Akta Perkhidmatan Parlimen 2025. Bagi tuaran, pembentangan rang undang-undang ini sudah sekian lama dinanti-nanti. Sejak pemansuhan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 dimansuhkan pada tahun 1992. Sejak daripada 1992 itu sampailah tahun 2005, Tuan Yang Dipertua, tidak banyak persoalan yang berbangkit. Standing order. Ada yang Peraturan mengatakan 3612. Ya, Saya nak minta 3612. Ya. Kita nak buat usul untuk apa ni Singapura ni kerana dia mengatakan kami menolak. Tetapi dalam kemarin ni dalam 7 itu ada abstain sebab Tuan kami minta untuk Dipertua. semula. Okey. Ini Saya flow nak saya, minta. Tuan Dipertua. Okey, nanti masuk ke usul. Kita masuk usul. Okey. Terima kasih. Ini kena beri sikit masa, boleh tambah. Ya, saya tambah. Okey. Teruskan. Jadi Tuan Yang Dipertua, daripada 1992 sampai tahun 2005, ada yang mengatakan bahawa sama ada Akta Perkhidmatan Parlimen itu wujud ataupun tidak, kedudukan Parlimen, kedudukan doktrin pemisahan kuasa di antara cabang kehakiman, legislatif dan eksekutif sama saja. Ada yang mengatakan demikian. Dan ini pandangan dia. Tetapi berlaku pada tahun 2005, saya pun berada di Dewan yang mulia ini pada ketika itu. Apabila pihak eksekutif telah melantik pegawai-pegawai PTD datang ke Parlimen. Dan pada ketika itu, saya juga berada dan ahli jawatan kuasa dalam Klub Penyokong Kerajaan pada ketika itu. Kami dalam Klub Penyokong Kerajaan pun kami membantah langkah pihak eksekutif untuk membawa pegawai-pegawai PTD untuk datang ke Parlimen sebagai kaki tangan di sini. Dan pengurusi Klub Penyokong Kerajaan pada ketika itu, ya, yang berhormat Johor Bahru ketika itu, Tan Sri Syahril, di dalam Dewan yang mulia ini mengatakan, berdiri siapa yang menyokong supaya Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 itu dihidupkan kembali. Dan ramai kita berdiri, sebelah sana pun berdiri, yang sebelah sini pun berdiri. Kecuali ada beberapa menteri tidak berdiri. Terutama sekali mereka yang terlibat dalam pemansuhan Akta Perkhidmatan Parlimen 1992 itu. Sebab itu, Tuan Dipertua, dalam perbahasan saya semalam, dalam rang undang-undang Akta Perlembagaan Pindaan semalam, saya mengatakan, apa sebenarnya niat? Apa sebenarnya tujuan menghapuskan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 itu? Siapa yang boleh menjawab itu? Apa kesannya? Apa kesan terhadap keutuhan Parlimen? Sebenarnya itu sebab kita tunggu-tunggu. Dan ini sebab saya bersetuju sangat dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Tambun semasa membentang, bahwa ini adalah bersejarah. Pembentangan kemarin, pindahan perlembagaan kemarin itu bersejarah. Sebab kita balikkan perlembagaan yang sepatutnya ada sana. Ini bersejarah, dan hari ini lagi bersejarah kerana kita kembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen. Dan kita sebagai ahli-ahli Parlimen mesti menyokong ini. Ada kurang begitu, tetapi yang penting hidupkan dulu. Kita mesti menyokong ini. Kenapa? Kenapa? Sebab ramai yang tidak sedar. Apa akibatnya kalau pentadbir kerajaan seperti PTD itu datang sini? PTD ini semuanya yang terlatih dari pentadbiran, pentadbiran awam. Tapi dia tidak terlatih dalam Convention Parlimen. Kita ini mengubah undang-undang. Bayangkanlah kalau pegawai PTD dilantik dalam sistem kehakiman kita dan dia jadi pentadbir, apa jadi? Apa jadi? Dan begitu juga kita di sini. Saya ambil contoh, Tuan Dipertua. Bayangkanlah apabila sesuatu dokumen diletakkan di atas meja kita ini. Apabila laporan-laporan daripada agensi kerajaan perlu dibentangkan di Parlimen. Apabila dibentangkan di Parlimen, perkataan digunakan laid on the table. Diletak sini.
Apabila di-lead sini, diletak sini, sudah dibentang. Tetapi hari ini kenapa surat-surat seperti ini diletak atas meja kita? Adakah surat jemputan seperti ini juga lead? Kad-kad hari raya, kad-kad Christmas diletak sini. Adakah lead? Apabila saya masuk di Dewan yang mulia ini, bermula 1999, Tuan Dipertua, setiap ahli parlimen kita ada pigeonhole. Dan surat-surat seperti ini dimasukkan di sana. Masukkan di sana. Hari ini tidak ada pigeonhole di sini. Surat pun letak di sini. Lead. Inilah akibatnya pentadbir PTD. Saya bukan menentang PTD. Tetapi ini conventionnya. Lead on the table. Sebab itu ada argument. Bila kita ini mengatakan, oh janganlah nanti ini keluarga dia, di orang-orang politik diletakkan di sini dan sebagainya. Itu tidak berbangkit. Selepas nanti Akta Perkhidmatan Parlimen ini dihidupkan balik, maka pegawai-pegawai ini terlatih, bukan saja terlatih, dia akan berpengalaman, dia akan melawat di parlimen-parlimen yang lain, dan dia akan betul-betul nanti menjiwai, menghayati sistem perundangan kita, sistem pengumbalan undang-undang kita. Sebab itulah parlimennya. Itulah parlimennya. Sebab itu, parlimen ini perlu close service. Perlu close service, bukan hari ini dia letak sini, lepas itu dibuang lagi. Dulu dia bertugas di sini, lepas itu hari ini dia pengarah SKM kah, Suruhanjaya Koperasi dan sebagainya. Tak boleh. Dia kena di sini. Sebab convention parlimen itu, convention perundangan itu sangat-sangat penting. Jadi kita sebagai ahli-ahli parlimen, tak perlulah kita politik. Jangan bilang ini gaduh lagi. Ini melibatkan kita sebagai orang-orang legislatif. Kita ini penggubal undang-undang. Biarlah kita, sebab for once lah, this is reformasi, kita balik kepada yang asal, kita terimalah. Ada yang mau ubah-ubah nantilah. Sebab itu kita mengatakan bahwa kita sebagai ahli parlimen, selepas ini, bila ini dihidupkan balik, maka kita mau supaya semua kaki tangan parlimen ini terlatih, berpengalaman, menjiwai, menghayati convention, peraturan dari segi penggubalan undang-undang. Itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Sebagai contoh, pihak eksekutif tidak boleh membelanjakan sesin pun duit rakyat tanpa kelulusan kita di sini. Sebagai contoh. Apa arti itu? Apakah kita dapat menghayati? Sebab itu sangat-sangat penting. Apabila kita lihat setiap itu, apa arti perundangan kita. Jadi tidak perlu kita bergaduh sebelah sini, sebelah sana. Kita ini semua ahli parlimen. Semua kita ini orang-orang yang menggubal ini. Lepas itu undang-undang, kehakiman akan interpret apa yang kita buat di sini. Doktrin pemisahan itu. Sebab I think for once, Okey, Muhammad. yang berhormat Perdana Menteri mengatakan ini sejarah, kita sokong jalan. Kita sokong dan ini apa yang dia telah buat itu. Tuan Dipertua, Ya Muhammad. ini poin terakhir. 2 minit tambahan ya Muhammad. Berapa? 2 minit tambahan. 2 minit tambahan. Telah diberi. Okey, terima kasih. Ya Muhammad, dah habis masa. Dah habis. Dah habis. Dah tambahan, okey. Terakhir sudah. Jadi saya cuma ingin mengatakan, saya nampak dalam perbahasan ini pun tak gaduh, tetapi selepas ini biarlah apa interpretasi dalam dalam parlimen ini diikuti, dan dari segi pentadbiran kita, saya ingat selepasnya jangan lagi ada beginilah. Surat-surat di sini sebab this is late. Terima kasih kita ada pejabat sudah, dan pejabat itu surat-surat macam ini letak situlah. Tetapi convention yang lain itu perlu kita ikutilah. Jadi Tuan Dipertua, saya pun mohon menyokong, jangan gaduh-gaduh lah ya. Sahabat daripada Besut. Terima kasih, saya mohon menyokong. Terima kasih.